Mengapa ada hadis Nabi yang banyak an dan ada yang hanya satu an? Dia sebenarnya bukanlah, dia ada hadis ni, tuan-tuan nak kena tahu, hadis ni ada yang teks asalnya dalam Bukhari dan Muslim. Kadang-kadang hadis itu apabila dia dinukilkan oleh kitab lain, dia tak sebut, dia padam rawi-rawi yang awal, dia tinggal rawi yang paling atas, kan, iaitu rawi yang paling rawi ali, rawi yang paling atas. Rawi yang paling atas itu sahabat Nabi SAW. Biasanya rawi itulah kerana sahabat yang penyambung dengan Nabi. Kalau orang lain jadi rawi, dia akan timbul persoalan lain. Rawi yang paling atas itu dia teruskan kata an Abi Hurairah. Mungkin kalau dalam riwayat yang dia kata sami'tu Abu Hurairah dan seumpamanya, dia akan sebut an Abi Hurairah, an Abi Sa'id Al-Khudri. Tapi sebelumnya tu ada lagi. Di dalam periwayatan hadis Nabi ada digunakan banyak lafaz. Kadang-kadang haddatsana, kadang-kadang dia kata akhbarana, anba'ana, haddatsani, sami'tu, kana yaqul. Banyak lagi lafaz-lafaz yang digunakan. Haddatsana maksud dia menghadiskan kepada aku. Haddatsani dia menghadiskan kepada aku. Haddatsana kepada kami. Akhbarana mengkhabarkan kepada kami. Akhbarani mengkhabarkan kepada aku. Semua itu ada terminologi yang tersendiri di kalangan ulama hadis. Cumanya perkataan an, macam mana saya sebut, perkataan an dianggap bermasalah jika sekiranya rawi itu seorang yang terkenal dengan tadlis. Tadlis ni dah banyak kali dah saya sebut. Mungkin yang tanya ni dia tak dengar sebelum ni. Tadlis ni apabila rawi ni dia suka skip nama guru dia. Dia tak sebut nama guru. Dia dengar hadis daripada si fulan A, si A. Tapi dia tak sebut nama A tu, dia pi terus rawi hak sebelum A tu. Di atas berapa sebab. Kalau dia pi pada rawi yang atas, bukan zaman dia, kita tahu hadis tu terputus. Dia tak dengar. Tapi masalah dia kerana dia, kalau dia pun pernah duk dengar daripada rawi tu, tapi dalam kes hadis tu dia tak dengar daripada rawi tu. Dia dengar daripada rawi lain tu yang ambil daripada tu. Umpamanya, saya selalu buat contoh nak mudah dalam kelas lah. Semalam pun saya buat contoh. Murid yang datang dalam kelas pengajian tu, dia dengar guru dia mengajar. Satu hari yang si Ahmad ni dia ponting. Bila dia ponting, hadis yang dibaca oleh guru dia pada hari itu dia tak dengar lah. Bila dia tak dengar, dia nak ambil juga hadis tu. Dia tanya kawan dia, baca hadis apa guru dia baca? Kawan dia pun bagi tahu hadis apa yang guru dia baca. Dia riwayatkan hadis tu, dia tak sebut nama kawan dia, dia terus sebut nama guru dia. Jadi dia telah sembunyikan nama kawan dia. Padahal dia bukan dengar daripada guru, dia dengar daripada kawan. Nak bagi fahamlah satu fenomena, bukan semua tadlis lah macam tu. Pasal apa? Mungkin kerana dia nak mengelakkan nampak macam patutnya dia ambil sendiri daripada guru dia, selekeh lah dia ambil kot tu. Kadang-kadang mungkin dia skip nama kerana kawan tu kalau dia bagi tahu mungkin ada orang petikai. Kadang-kadang dia hebat, dia lebih seniority, ada sikit perasaan macam manusia, dia pergi tak mau sebut rawi yang bawah sikit pada dia. Kemungkinan yang dia ambil itu lebih mudah pada dia umpamanya. Tetapi ulama hadis mentaifkan kalau sekiranya mereka tak tahu siapa dia. Sebab apa? Sebab kemungkinan guru dia, katalah guru dia tu siqah, dipercayai, kuat ingatan, dhabit, menjaga hadis. Tapi mungkin kawan dia tu tak. Lain yang kawan dia dengar daripada guru dia, lain yang kawan dia cerita, boleh jadi. Guru dia kata 3, kawan dia kata 4, boleh jadi. Sebab tu kita kena tahu siapa dia kawan dia yang dia dengar, supaya kita nak cek kekuatan kawan dia dalam riwayat hadis. Kerana kalau kawan yang dia ambil tu dhaif, hadis tu dhaif, tak kira lah guru dia siapa pun. Kerana tidak mustahil dia duduk dalam majlis macam ni, kawan tu tak main, kawan dia tu sendiri kuat ingatan. Kalau dia dengar daripada guru dia, sahih, dia dapat hafal dengan baik. Tapi dia tak dengar,
Dia tanya, aku tak dengar, kau dengar? Aku dengar. Kawan dia cerita, kawan dia ni ada masalah. Lain yang guru habaq, dia habaq jadi macam lain. Ataupun dia bukan tipu, dia tak berapa nak ingat misalnya. Maka apabila dia menyembunyikan nama kawan dia, hadis dalam keadaan bahaya. Kemungkinan kesilapan berlaku pada kawan. Kalau dia selalu duk buat perangai macam ni, bila dia an saja, ulama hadis tak mau. Seperti Muhammad bin Ishaq yang rawi kitab sirah tu, kalau dia an-anah dia orang tak mau, beran-an dia orang tak mau. Sebab dia terkenal suka sembunyikan nama rawi. Kalau dia tasrih biriwayah, dia bagi tahu haddatsani, telah mencerita pada aku, kita terima. Pasal dia pun bukan kaki bohong. Tapi kadang-kadang cara dia tu, dia daripada ni memang betul lah daripada kawan tu, tapi dia tak dengar sendiri. Ini hanyalah masalah hadis. Tuan-tuan dengar pun pening ni lah.